Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 19 Jun 2024 kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam berita 5 at 5. Timbalan Pengerusi UMNO Negeri Sabah Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan melihat banyak pertimbangan yang perlu diambil kira untuk parti berkenaan mencari rakan gabungan di negeri tersebut pada pelarian negeri PRN kelak. Beliau yang juga Ketua UMNO Bahagian Tuaran menyatakan pertimbangan utama sudah pasti perlu melihat kepada sejauh mana keberadaan parti berkenaan berada dalam gabungan tersebut. Beliau menekankan bahawa gabungan yang dipilih mesti memastikan UMNO berada dalam kerajaan kerana itu menunjukkan kekuatan dan relevansi parti kepada rakyat. Beliau turut menegaskan bahawa keputusan mengenai gabungan mana yang akan dibentuk perlu dilakukan secepat mungkin agar segala perancangan dan pelaksanaan lain dapat dijayakan sebaiknya. Beliau berharap Presiden dan juga kepimpinan parti berbincang dengan sebaiknya dan kemudian memaklumkan kepada semua ahli parti. Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia Datuk Seri Faris Hazuri Ismail menyatakan bahawa komitmen untuk membawa perubahan dalam parti adalah satu langkah yang tepat dan sangat diperlukan. Beliau menegaskan bahawa konstitusi adalah kunci utama dalam memastikan bahawa suara perubahan yang dibawa oleh pemuda-pemuda UMNO dapat diterjemahkan kepada tindakan yang nyata. Menurut beliau, sikap no fear, no surrender pemuda cara kita mencerminkan keberanian dan keazaman generasi muda yang tidak gentar menghadapi cabaran demi masa depan yang lebih baik untuk agama dan bangsa. Beliau pada masa yang sama menghargai pendirian Ketua Pergerakan UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh yang menekankan bahawa perubahan mesti dilakukan secara berterusan walaupun sedikit demi sedikit. Beliau bagaimanapun bersetuju bahawa keberanian untuk berubah adalah langkah yang perlu diambil untuk memastikan UMNO terus relevan dan mampu memenuhi cita rasa generasi muda yang inginkan kemajuan dan pembaharuan. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia Dr. Muhammad Akmal Saleh menyarankan kerajaan untuk meningkatkan penguatkuasaan dan tidak menyalahkan rakyat apabila berlakunya ketirisan subsidi diesel. Menerusi hantaran di laman Facebooknya, beliau berkata bahawa rakyat merasa kesal bukan disebabkan penyelarasan subsidi tersebut tetapi ia berkaitan soal janji dan pelaksanaan yang berbeza. Menurutnya, penarikan subsidi secara total dan mengejut sudah semestinya akan memberi kesan kepada ekonomi rakyat. Beliau menegaskan rakyat boleh memahami kenapa penyelarasan subsidi perlu dilakukan tetapi biarlah secara berperingkat bukan sahaja mengejut kerana sudah tentu ia akan mengakibatkan kejutan ekonomi rakyat. Terdahulu media melaporkan kerajaan menetapkan harga diesel di Semenanjung pada kadar RM3.35 seliter bermula Isnin 10 Jun 2024 yang lalu selaras dengan pelaksanaan penyelarasan semula subsidi bahan api tersebut. Menurutnya, untuk tempoh seterusnya harga diesel akan diumumkan pada setiap minggu mengikut amalan semasa Kementerian Kewangan. Langkah penyiasan subsidi diesel yang dilaksanakan bermula 10 Jun lalu telah menyebabkan harga diesel naik kepada RM3.35 seliter berbanding RM2.15 seliter sebelum ini. Esko Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia Muhammad Syauqi Izni Hajar Ahmad menyatakan bahawa peningkatan harga bahan bakar mempunyai korelasi langsung dengan peningkatan harga pelbagai barangan keperluan serta kos sara hidup. Jelasnya, sebagai parti pemerintah yang dipilih oleh rakyat, kerajaan hari ini perlu mengambil maklum berkaitan keluhan rakyat. Katanya, pihak kerajaan seharusnya memberi perincian yang lebih jelas dalam meyakinkan rakyat bahawa pelarasan subsidi diesel serta pemberian subsidi bersasar ini tidak akan menyebabkan kenaikan harga barang yang mendadak. Beliau menegaskan pentingnya penjelasan terperinci tentang bagaimana kawalan serta penguatkuasaan dibuat bagi memastikan pengeluar, penghilang dan peniaga tidak menaikkan harga barang sesuka hati. Beliau turut mengutarakan pandangan di mana kerajaan harus memastikan bahawa tidak ada golongan yang tercicir dalam mendapat bantuan subsidi bersasar atau ada yang terpaksa menanggung perbelanjaan bulanan lebih walaupun menerima subsidi kerana perkara ini pasti menyebabkan peningkatan harga barang-barang keperluan asas dan industri. Menurutnya, walaupun sesuatu polisi baru itu tidak popular tetapi dibuat untuk kepentingan negara, penerangan yang lebih terperinci dalam memberi kefahaman kepada rakyat perlu diperjelaskan dengan sebaiknya. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin telah mengimarkan Hari Raya Aidiladha bersama karya Masjid Bandar Permas Jaya untuk mengagikan daging korban dan bakul makanan kepada asnaf di kawasan berkenaan pada Isnin lalu. Menerusi hantaran di laman Facebooknya, beliau beranggapan bahawa program seperti ini memberi peluang untuk beliau meninjau keadaan masjid dan karya di samping mendekati rakyat di kawasan berkenaan. Sebagai ahli Parlimen Kota Tinggi, beliau menegaskan bahawa ibadah korban mendidik umat Islam untuk
bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kira sama ada para penyumbang maupun penerima. Beliau turut mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada pihak masjid dan seluruh masyarakat yang terlibat dalam menjayakan program ibadah korban pada tahun ini. Program ini diadakan untuk membantu golongan asnaf dengan pengagihan daging korban dan bakul makanan, sekaligus menunjukkan komitmen UMNO dalam mendekati dan membantu rakyat di peringkat akar umbi. Sekian daripada saya, Muhammad Saiful Muhammad Sahak. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang, 5 berita pilihan, hanya berita di 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.